Jadi pelancarannya akan dibuat pada 21 hari bulan Februari 2012. Di sinilah, di SECC di bawah di sana, dan bermula pada jam 2 petang hingga sekitar jam 5:30 petang, dengan diisi kontennya melalui persembahan-persembahan, ucapan-ucapan, dan juga insya-Allah persembahan multimedia dan sebagainya. Pada masa yang sama, kita juga membuka ruang dan peluang seluas-luasnya kepada para hadirin yang hadir, 1,000 orang atas nama jemputan. Kita jemput mereka hadir untuk meraihkan pelancaran tersebut. Sebelum itu saya nak pergi apa dia Jati ni lebih detail sikit aja lagi. Jati ialah sebuah NGO berdaftar dengan ROS, Register of Society. Antara tugas dan tanggungjawab Jati yang pertama ialah kita berusaha sedaya upaya menggunakan resources sumber yang ada, sumber manusia dan sumber bukan manusia, untuk menjana 3 perkara. Pertama, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Jati ditubuhkan untuk mengagungkan Islam di bumi Malaysia ini. Yang kedua ialah tentang bangsa Melayu. Jadi kita ingin memertabatkan bangsa Melayu. Ketentuan akan mendapati nanti, adakah kami ini hanya Melayu saja? Melayu dalam konteks Malaysia yang berkembang, Melayu dalam konteks Malaysia yang ingin mencapai status negara maju, Melayu dalam konteks pluralitinya masyarakat di Malaysia, Melayu dalam konteks kita ingin martabat bangsa Melayu yang sekarang ini bilangan bangsa Melayu di Malaysia ni termasuk Bumi Putera lebih kurang dalam lingkungan 62 ke 65%. Yang ketiga ialah institusi raja dan perlembagaan negara. Sebagaimana yang kita ketahui, institusi raja di Malaysia ini adalah part and parcel dalam pembangunan negara, pembinaan negara, dan entrenched dalam perlembagaan negara kita. Walau apa pun, bila dilancarkan tadi, kita pun dah ada gambaran projek-projek yang kita akan jalankan. Tetapi bila pelancaran sudah dibuat, bila kita dapat ahli-ahli besok, dan ahli-ahli ni kita lihat latar belakang masing-masing, kita akan hubungi ahli-ahli kita. Maybe satu kelompok nanti akan melakukan research mengenai ini. Satu kelompok akan melakukan, di Perlis akan melakukan research mengenai ini. Satu kelompok di UTM misalnya melakukan research seperti ini. Can you imagine ya? Nucleus of researchers, nucleus of activities seluruh negara ini. Saudara bayangkan ya, berbagai-bagai input, kepelbagaian input yang kita dapat. Both, sama ada by depth, sama ada dalamnya, sama ada lebarnya, kita akan dapat kedua-duanya sekali untuk memperkokohkan tiap-tiap satu yang kita anjurkan, yang kita unjurkan ya, untuk dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang berwajib. Jadi kita akan mengambil daya utama. Mungkin kita akan memanggil satu kongres atau satu convention ya, yang melibatkan perpecahan siapa-siapa yang kita fikirkan ada kaitan langsung dengan perpecahan bangsa Melayu misalnya di Malaysia ini. Duduk betul-betul memikirkan dalam keadaan hati yang terbuka, jiwa yang terbuka, jiwa yang ikhlas, jujur. Bagaimana caranya? Adakah kita boleh seterusnya berkonflik di antara kita? Adakah kita sebenarnya menunjukkan polarization di antara kita? Ini adalah isu-isu yang saya fikir. Terima kasih atas soalan itu, dan definitely we are going to address such an issue untuk dijadikan sebahagian daripada agenda pergerakan dan aktiviti Jati. Okey, isu Anwar Israel ni saya pun tak nak panjangkan lagi. You know very well, you are in the world of media kan ya. Tetapi apa yang saya nak sebutkan, saya nak bagi tahu supaya Anwar dapat menerangkan in no uncertain term bahawa Pakatan Rakyat tidak akan menjalin hubungan langsung secara langsung dengan Israel. Itu penting, sangat penting. Ataupun dia boleh buat kata Pakatan Rakyat mesti memulakan usaha-usaha untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Yang itu I think he and the leaders of Pakatan Rakyat need to be very clear tentang ini. Dan rakyat pun tertanya-tanya. Statement yang keluar daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Wall Street Journal itu sudah menimbulkan banyak tanda tanya. Bukan di Malaysia, di luar negara pun. Saya menghubungi teman-teman di England, saya menghubungi teman-teman di Egypt, saya menghubungi teman-teman di dunia Arab, saya menghubungi teman-teman di Eropah.
mereka concern sebenarnya apa yang disuarakan oleh Datuk Seri tersebut. Jadi bagi saya ialah dalam konteks ini yang kedua saya nak bagi tahu yang kedua kita tengok dalam PAS, dalam Parti Islam se-Malaysia, 2 orang yang sedang bercakap. Yang telah bercakap itu pun dari segi kalangan ulama besar dalam PAS. Pertama ialah Datuk Seri Presiden sendiri yang mengatakan adalah haram menyokong negara yang kewujudannya haram. Adalah haram menyokong negara yang kewujudannya sendiri adalah haram. That is very powerful statement. Very powerful statement. Jadi bagi saya concur dengan statement yang sedemikian. Saya concur dengan statement ini kerana inilah sebenarnya bayangan statement yang diidam-idamkan oleh seluruh masyarakat Islam di dunia ini. Nombor 2, kalau kita lihat yang kedua daripada statement daripada ketua Majlis Syura Ulama dalam PAS yang kita panggil Mursyidul Am sebagai ketuanya, telah membuat satu kenyataan meminta Datuk Seri Anwar menarik balik kenyataan yang dikeluarkan melalui Wall Street Journal. Menarik balik. Ini satu saya rasa satu perkara yang jarang-jarang timbul. Yang jarang-jarang timbul dalam sistem PAS untuk mempersoalkan ketua pembangkang. Dalam pimpinan PAS untuk mempersoalkan arah aliran pemikiran ketua pembangkang. Tetapi di akhir-akhir ini dua pemimpin agung kita, iaitu Datuk Seri Ustaz Hadi sebagai Presiden, Neng Aziz sebagai Mursyidul Am, telah mengeluarkan dua kenyataan. Tetapi yang saya tunggu-tunggu sekarang ini ialah kenyataan daripada golongan-golongan profesional yang kita namakan sebagai parasit-parasit dalam PAS. Sehingga hari ini tak ada seorang pun yang mengeluarkan apa-apa kenyataan terhadap kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya pun sekali lagi ingin menyerukan, ingin mendengar, rakyat ingin mendengar. Saya semalam berada di Puchong, sebelum itu saya berada di Kuala Selangor. Petang ini saya akan berada di Jengka, Pahang. Mereka pun akan menanyakan kepada saya, bila lagi kita nak dengar daripada parasit-parasit ini kenyataan yang keluar daripada mereka mengenai apa yang disuarakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuannya dengan Wall Street Journal. Itu berdasarkan kepada yang kita baca, berdasarkan apa yang ditulis dalam tulisan-tulisan, berdasarkan apa yang disebut oleh beberapa kumpulan dalam kongres-kongres, dalam perbincangan-perbincangan, dan juga yang terdapat dalam berbagai-bagai blog tentang cerita itu. Saya petik cerita itu dan saya timbulkan masa roadshow di Bangi. Saya timbulkan benda itu, dan saya timbulkan benda itu kerana benda itu ditimbulkan, dan saya rasa bila saya membahaskan persoalan tentang masa depan politik Malaysia, apa masalahnya? Itu saya punya ramalan berdasarkan idea-idea, berdasarkan research, berdasarkan bacaan-bacaan yang dibuat, yang dikumpulkan. Akhirnya itu conclusionnya. Jadi soal nak jadi republik, soal tak jadi republik itu saya rasa tidak menjadi masalah bagi saya. Persoalannya ialah, adakah dalam konteks kita bernegara, pembinaan negara sekarang ini, adakah kita sekarang ni sudah sampai satu peringkat untuk menyisihkan sistem yang ada and turning Malaysia into republic? Saya secara peribadi, saya rasa tidak. Masih lagi sistem yang ada sesuai untuk kita, sesuai untuk anak bangsa kita, sesuai. Kalau misalnya pendukung-pendukungnya termasuk rakyat 28 juta ini betul-betul menghidupkan sistem itu mengikut roh yang terdapat dalam perlembagaan yang telah disematkan sistem tersebut dalam perlembagaan negara. Banyak saya pun tak boleh namakan blog-blog. You also comes into blogs dan berbagai-bagai tulisan, sama ada benda yang jelas atau benda yang tak jelas. Kan tulisan-tulisan yang seperti itu, saya kata tadi, dalam perbincangan-perbincangan, dalam seminar-seminar, we pick up here and there. Tak bagi detail itu tak perlulah, kecuali kalau saya bagi satu press conference khas untuk itu. Tapi dalam kita tak ada, saya pun tidak hadir, tidak dijemput dalam DAP Kongres. Okey, ada lagi? Yes.
Itu sudah ada apa? I know you want to ask about the UMC and the rest semua kan ya. 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 Itu direlate. We were seen, you know, by a couple of people dalam unit selamatkan akidah. As it is ada 56 orang yang sudah converted, wanting go back to Islam, minta pendapat daripada kita, khidmat daripada unit selamatkan akidah. Daripada mereka lah kita petik. Bukan saya petik from the air, from them, you know, statement daripada diorang. Dan saya tidak boleh menyatakan siapa, you know, atas nama keselamatan mereka dan sebagainya. Saya tidak boleh menyatakan bila dan sebagainya. Itu pun ada kaitannya dengan keselamatan mereka. Cukuplah saya mengatakan apa yang saya sebutkan itu ialah hasil daripada pendengaran yang kita dapat daripada teman-teman yang terlibat. Untuk USA, Unit Selamatkan Akidah, as it is, ada 56 orang telah bersama-sama kita dan masih bersama-sama kita memberikan berbagai-bagai maklumat tentang bagaimana mereka terlibat dan sebagainya, dan mengharapkan kepada kita, mereka masih mempunyai iman, keimanan itu masih ada dalam diri mereka, mereka hendak balik kepada Islam. Yang inilah saya dan teman-teman cuba menggalakkan, teman-teman cuba memberi kaunseling, teman-teman cuba memberikan pendapat dan cuba konsol mereka, cuba memberikan satu gambaran kehidupan bagaimana dalam Islam, bagaimana supaya kita hidup dalam Islam, kita terus berkembang hidup dalam Islam dan mati sebagai seorang Muslim. Itulah yang penting bagi kita.